Assalamualaikum guys, welcome back. Sejak daripada semalam, kecoh pasal statement Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Tan Sri Azam Baki pasal isu memiliki saham dengan jumlah yang melampau. Difahamkan isu ni dibangkitkan oleh Twitter kontroversi edisi siasat sebelum ni. Semalam, satu sidang media dibuat oleh Tan Sri Azam Baki bersama-sama dengan Pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah Tan Sri Abu Zahar bagi menjelaskan dan juga membersihkan nama Tan Sri Azam Baki. Dekat dalam sidang media tu, Tan Sri Azam Baki maklumkan yang saham yang diperkatakan dekat dalam akaun dia tu sebenarnya milik adik dia, Nasir Baki, yang dibeli sejak 2015 dan telah pun dipindahkan kepada adik dia kemudiannya. Kata Tan Sri Azam Baki, "Saya ingin menegaskan bahawa dalam isu saham saya tidak melakukan sebarang kesalahan dan tuduhan yang menyatakan terdapat konflik of interest di pihak saya seperti mana yang didakwa oleh segelintir pihak adalah tidak berasas. Saya telah menjelaskan kepada panel Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR bahawa akaun saham saya digunakan oleh adik saya untuk membuat urus niaga beliau dan saya tiada kepentingan ke atas saham-saham yang dibeli itu. Saya tidak melihat ia satu isu apabila membenarkan adik saya menggunakan akaun saya untuk membeli saham. Jika ia satu kesalahan, beritahu saya bahawa ia adalah satu kesalahan." You serious? Dan ikutkan kata seorang pengguna media sosial dengan memetik Akta Perindustrian Sekuriti, "Beritahu saya kalau ia suatu kesalahan." Ya, ia salah. Rujuk perkara dalam kurungan 2, dalam kurungan 5, bahagian 25 Akta Perindustrian Sekuriti Depository Pusat 1991 perkara 25. Dalam kurungan 2, ejen depositori dibenarkan untuk menguruskan sekuriti yang didepositkan oleh prinsipal berkenaan dengan urus niaga, membuka dan menyenggara sekuriti akaun dengan depositori pusat. Dalam kurungan 4, tiap-tiap akaun sekuriti yang dibuka dengan depositori pusat hendaklah dinamakan di atas nama pemilik beneficial sekuriti yang didepositkan atau penama yang diberi kuasa, authorized nominees. Dalam kurungan 5, orang yang membuka akaun sekuriti itu hendaklah membuat pengisytiharan dalam apa-apa cara sebagaimana yang dinyatakan dalam kaedah-kaedah depositori pusat bahawa dia adalah pemilik beneficial bagi sekuriti yang didepositkan atau penama yang diberi kuasa. Dalam kurungan authorized nominees atau mengikut mana-mana yang berkenaan. Dalam kurungan 6, mana-mana orang yang melanggar subsection dalam kurungan 1, dalam kurungan 2 atau dalam kurungan 5 adalah bersalah atas suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM3 juta atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kepada kedua-duanya. So asasnya dekat sini seseorang tu dia kena declare sama ada dia ada kepentingan dekat dalam saham tu ataupun tidak. So itu pandangan netizen lah. Dan ini pula kenyataan daripada website edisi siasat. Bagi edisi siasat, sekiranya apa yang dijelaskan oleh Azam dan LPPR adalah benar, maka jelas nama Azam telah digunakan oleh pihak ketiga. Ternyata Azam tidak mempunyai atau mendapat apa-apa kepentingan dari pihak ketiga. Oleh itu, integriti Azam sebagai KP SPRM tidak boleh dipertikaikan. Cuma yang menjadi persoalan ialah, bukankah kes Azam ini sama dengan kes DS Najib dalam kes SRC dan 1MDB? Nama beliau digunakan oleh pihak ketiga sedangkan beliau tidak ada kepentingan atau mendapat apa-apa manfaat. Jadi, mengapa kes DS Najib dibawa hingga ke mahkamah dan kes Azam seakan mahu disenyapkan? Dan ikutkan update yang aku terima, ada usaha untuk bawa isu Tan Sri Azam Baki ni ke Kabinet untuk dibahaskan. Bagi aku, apa pun jadi, aku harap keadilan dapat ditegakkan. Risau juga sebenarnya sebab makin ramai orang dekat dalam dan juga luar negara yang gelakkan kita sebab rasuah merata-rata. Tapi, mata kita semua buta. Pada Tan Sri Azam Baki, bertabahlah. With great power come great responsibility. Tanggungjawab nak pinjamkan akaun dekat adik-beradik lagi. Lepas tu tanggungjawab nak declare dekat ketua SPRM pasal harta sendiri lagi. Tapi itulah, Tan Sri mesti sibuk kan? Mesti tak sempat nak tengok filem Spiderman yang baru, betul tak? Dalam tu Spiderman ada 2 orang lagi adik-beradik, tapi dia orang yang sama. Sajalah bagi spoiler, tak ada apa pun. Dan akhir kata pepantun, bila kaduk dapat sakti, rosak negeri, hilang aman. Beruk jahat curi cili, kambing di kandang pula dipersalahkan. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Barang dia mahal sini, bang!